Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan perkenan limpah kurnia Allah, pada malam ini kita dapat sekali lagi berjumpa untuk menyambung kuliah kita. Kita berhenti hari itu sampai muka surat 30, iaitu pada bab adab. Adab dengan ilmu. Kalau boleh kita ulang balik pintas beberapa adab yang telah digariskan oleh pengarang kitab kita ini, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Iaitu pertama disebutkan adab-adab guru. Yang pertama ialah niat ikhlas lillahi ta'ala. Ini kita semua tahu, apa jua amalan kita mestilah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asas bagi banyak perkara, bagi segala-gala perkara ibadat ini. Pasal kita kena fikir yang kita ni nak ke mana. Kita nak balik jumpa Allah Ta'ala kan. Jadi tentu saja kita nakkan amalan kita ni menjadi persembahan kita kepada Allah. Tak padan kalau kita nak mempersembahkan kepada makhluk, kepada manusia, tapi akhirnya kita tak bawa apa jumpa Allah Ta'ala. Kebimbangannya ialah ramai orang dia pulun buat macam-macam. Contoh-contoh kan, bukan nak kata mempertikaikan ataupun mempersoalkan niat, tapi macam orang yang bagi bantuan kan, bagi bantuan. Sebenarnya orang-orang yang macam ini dia duduk di atas perenggan yang sangat nipis je. Di antara kesungguhan nak bagi bantuan, menyelesaikan ataupun kita kata meringankan beban manusia, yang tu dapat pahala. Orang yang susah diterima bantuan, syukur alhamdulillah, sangat-sangat memerlukan, memang kena bantu. Part itu satu. Di my part yang kedua, nak bagi tu secara terang-terang ke nak bagi secara sembunyi-sembunyi, tu yang jadi masalah. Kalau bagi secara sembunyi, nak cari duit mana bagi? Duit sendiri tak apa nak ada, nak bagi kan. Jadi terpaksa buat crowdfund, harapkan derma bantuan orang untuk bagi bantuan kepada orang lain. Salurkan, jadi tukang salur bantuan. Bila nak buat crowdfund, nak bagi salur bantuan, orang yang bagi duit tu nak tengok hampir mana, bagi kat siapa. Jadi mau tak mau dia kena tunjuk apa yang dia buat, tayang ke orang apa yang dia bagi, apa semua, baru orang timbul keyakinan untuk dia salurkan. Situ yang jadi dalam dilema tu, antara memberikan, menyalurkan bantuan dengan ikhlas, dan dia sudah terdedah kepada unsur yang lain nak kena tayang ke orang. Kalau dia tak tayang pun tak kena, orang tak ada keyakinan nak kena bagi kan, dan orang yang susah tak dapat dibantu. Kalau dia buat sembunyi-sembunyi pun naya juga. Orang yang selalunya ada masa ruang untuk bagi bantuan ni, bukan duit dia pun susah, duit dia mungkinlah ada sikit-sikit kan. Demikian juga tuan-tuan dengan ahli politik apa semua ni. Dia pun memang sebahagian, bukan kata semualah, sebahagian kita kata, nak kata sikit banyak wallahu alam, memang bersungguh untuk bantu rakyat, tolong sana tolong sini. Tapi dalam duk tolong tu, dia kena fikirkan mileage dia sebagai ahli politik. Tara dia duk tolong tu pun orang kata apa punya YB 5 tahun sekali baru turun jumpa kita. Padahal kau tu tiap-tiap minggu duk bagi bantuan, hantar sana hantar sini, buka pejabat sampai tengah malam, orang minta duit, minta apa beras, minta apa semua. Orang tak appreciate pula yang tu. Sedangkan dia berhabis idea kerja, dia punya staff pun buat kerja pulun, dia pun gagal pun cari duit merata nak bagi bantuan kat rakyat ni.
Ini kita cerita hak wakil rakyat yang bantulah. Hak yang memang menang sekali ruyuk 5 tahun tu pun ada lah juga benda tu kan. Tak timbul orang tak kata. Tapi cara yang orang nak bantu ni pun, kalau tak diwar-warkan, tak disebarkan, dia timbul macam tu juga. Orang kau sama ya. Depa semua sama kata-kata. Nayalah kawan yang tolong ni. Jadi mau tak mau nak habaq kata aku turun sebelah perut kata kat aku, dok kena tayang juga benda tu. Tiap-tiap minggu, tiap bulan kena habaq yang ni sumbangan apa semua. Supaya orang tahu dia turun buat kerja menunaikan hak dia sebagai wakil rakyat. Jadi benda-benda yang macam tu sebenarnya membuka ruang kepada benda-benda yang lain yang mengguris dan mencalarkan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Susah sebenarnya nak buat baik ni. Dia akan jadi kepada talbis iblis, dia akan jadi kepada nakkan mileage benda apa yang dia buat. Dan kalau dia tak buat, barangkali tak ada siapa. Sama juga macam dermawan-dermawan tak bagi juga benda tu kan. Kalau orang ahli politik ni, barangkali nak kata dia kira dia kena bantu supaya menimbulkan keyakinan kepada orang ramai untuk undi dia lagi, supaya dia boleh bantu lagi. Kalau orang hilang keyakinan kat dia, orang bagi kat orang lain, kawan tu tak bantu supaya dia bantu, naya juga, susah juga kan. Jadi sebenarnya ini adalah persaingan yang bukan bersaing dengan orang lain, dia kena bersaing dengan diri sendiri. Betul-betul nak kena jaga keikhlasan itu. Mudah-mudahan setiap orang yang buat tu yang terzahir ke, yang tersembunyi ke, mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharalah niat masing-masing. Kita nak petikai pun kita tahu dilema-dilema yang berlaku macam tu. Dan kalau tuan-tuan orang politik kan, cara fikir dia wakil rakyat ni, kalau yang betul-betul nak buat, nak berkhidmat, kalau dia tak buat, kalau dia tak tunjuk ke orang dia perform berkhidmat, benda tu akan dapat ke orang lain, dan orang lain tu pula barangkali tak perform, akan menyusahkan balik rakyat. Jadi pusing macam itulah cabarannya. Orang yang tak buat apa-apa, orang duduk saja, orang yang dah tunggu masa nak komen dalam Facebook, habuan nak pergi mengata ke orang sana, dia tak kisah apa, dia tak ada fikir apa, dia kira kata je. Timbul satu isu, orang bubuh tu semua berjemaah pergi mengutuk, pergi mengata, maki hamun semua siap. Tak ada nak fikir senang susah apa semua. Daripada yang duduk di gelanggang tu sebenarnya fikir bagi petang. Dan itulah kita katakan antara memberikan sumbangan dan menjaga hati untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala, itu susah. Baik, kemudian Al-Imam Nawawi letakkan juga adabnya ialah tidak mengharapkan balasan yang segera, tidak mengharapkan daripada Al-Quran ini balasan yang segera. Seterusnya tidak ada iri, dengki dalam hati. Adab yang berikutnya ialah berakhlak mulia, berakhlak baik. Seterusnya berlemah lembut. Ini akhlak Nabi SAW. Lemah lembut, sopan santun ni benda yang sangat penting. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu kerah, kalau kamu kasar, kerah hati, kasar dan kerah hati, nescaya mereka akan bertempiaran lari dari sekeliling kamu. Orang tak mau dekat. Adalah orang dekat dan kepentingan. Seterusnya bersopan santun dan merendah diri, membimbing ke arah kebaikan. Ini untuk guru, mengajar sebagai suatu kewajipan, bersungguh-sungguh dan fokus, adil dan mengambil berat, mendengar dengan tenang, tidak memperlekehkan ilmu. Seterusnya menyediakan tempat yang selesa. Ini yang kita baca sekali hari itu, yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dengan syarat Muslim, dengan syarat Al-Bukhari, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majlis ialah majlis yang paling luas, maknanya orang boleh duduk selesa dengar. Baik, itu sekadar ulang kaji topik-topik yang kita dah bicarakan dalam bulan-bulan yang lampau. Kita masuk pada subtopik yang berikutnya, iaitu adab-adab pelajar. Yang sebelum ni umum, ni kita kira adab-adab pelajar pula. Qala al-musannif rahimahullah, semua yang kami sebutkan berkenaan adab-adab seorang guru turut merupakan adab-adab seorang pelajar pada masa yang sama. Mana yang kena kat guru tu juga kena kat pelajar.
tidak memperlekeh ilmu, menyediakan tempat yang selesa. Kalau guru yang sediakan tempat, dia kena sediakan tempat yang selesa. Kalau anak murid yang panggil guru, dia kena sediakan tempat yang selesa. Sungguh-sungguh, guru pun kena bersungguh-sungguh, anak murid pun kena fokus juga masa belajar. Kalau tak fokus tu yang jadi macam orang ustaz mengajar habaq benda lain, dia pergi dengar, dia pergi cerita benda lain. Lepas tu mula bergaduh kat kedai kopi. Orang cerita benda lain, dia habaq benda lain. Pasal tu penting kalau ada rakaman ni kita tunjuk, ni rakaman tu. Dan rakam tu pula jangan potong sekerat. Lagi orang salah sangka kan. Cerita bagi betul panjang. Baik, antara adabnya lagi ialah menghindari unsur-unsur yang membuatkannya sibuk daripada menghafaz Al-Quran melainkan yang diperlukan. Ini untuk yang hafal Quran. Seorang pelajar hendaklah menyucikan hatinya daripada segala kotoran agar dia elok dan sesuai untuk menerima Al-Quran, menghafaz dan memahaminya. Kita boleh tepi sikit lah. Menghafaz ni satu seni yang memerlukan juhud, usaha yang lebih. Kalau macam kita ni tak mampu nak hafal banyak, kita boleh bajet, target apa dia. Komang-komang orang kata hak 3 kul kena hafal lah kan. Takkan kita 3 kul. Tak pandai baca satu bab, tapi hafal itu dia seni yang lain. Ramai je manusia baca pun tak boleh, tapi dia boleh menghafal. Surah mushaf Quran kat dia, surah mushaf Quran, duk kelepok tang tu tak tahu bismillah kot dia kenal, hak lain dia tak tahu. Tapi kalau surah hafal dia boleh hafal. Jadi ya. Tak padah yang tu. Pasal kemahiran menghafaz ini dia boleh dengan mendengar, dengar kat telinga, dia ulang, dapatlah. Cuma bila Quran dia kena ada guru dia, supaya guru dia boleh perbetul sikit serba sedikit sebutan gerakan lidah, gerakan bibir, gerakan rahang ini supaya sebutan menjadi fasih. Tu pun setakat mana, kalau kata lidah Melayu, lidah mama, setakat mana boleh lah. Bukan nak boleh bagi serupa dengan Arab. Adalah yang kebolehan boleh bagi lebih kurang sama. Arab pun bukanlah semua fasih pun, tapi sekurang-kurangnya juhud itu, usaha itu ada. Nah, baik. Jadi bab hafal ni kita tak boleh nak bayangkan tata umatnya kita ni kena hafal seluruh Quran macam nak duk mengaji mak tahfiz apa semua tu. Tapi sekurang-kurangnya setiap daripada kita kena ada azam selain daripada Al-Fatihah, itulah yang dia duk hafal daripada kecil. 3 kul tu abang nak baca dalam solat sendiri ke, nak jadi imam di rumah ke apa ke, nak baca sebelum tidur ke, baca lepas solat ke kan. Hafallah yang tu. Kemudian mungkinlah ada beberapa surah sikit-sikit yang lain hafal. Dan pentingnya hafal ini, cara hafal yang betul itu ialah dengan dia bagi betul dulu dengar sebutan tu. Kadang kita apa nama ra'in, hormat, respect jugalah. Ada setengah-setengah orang tu dia tak ada latar belakang agama apa semua, mai tolak pergi jadi imam. Tu baca Al-Mulk 30 ayat, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mai tu baca surah Ghafir, baca surah ini, dahsyat. Baca pun potongan sekat-kerat yang kita kata kita pun nak kena murajaah tengok banyak kali tu pun ingat. Tapi itulah yang kadang-kadang dia punya sungguh tu, dia punya randuk lah, Allah Ta'ala saja yang tahu. Ibarat kata lomba lari, lompat berpagar 110 meter tu kan, dia tak lompat dah, dia main langgak ya. Hak tu yang kita seriau. Jadi siapa-siapa yang menghafal, dia kena tasmi', kena dengar, bagi orang dengar. Kita tak jenuh orang belakang nak kena. Dia bila surah kita tak ada nak betul dah. Kalau Al-Fatihah tu by hook by crook kita kena betul kan pasal rukun solat kan. Tapi bila surah tu sekali kita pergi betul satu, dia rawit ke tu, kita betul yang ni dia gelong kat tu. Last sekali apa pun tak jadi. Tu yang terpaksa sabar lah. Sabit dia surah dia tak mencacat lah solat tu, bacaan tu rosak, tapi masih sah kan pasal dia bukan rukun. Cuma telinga untuk Allah Ta'ala sajalah tahu punya, orang kata gatai telinga. Jadi pesanan kepada yang menghafal, pendek pun tak apa, tapi jangan panjang pendek, rod, short dengan sin tak boleh nak beza. Kadang-kadang ada setengah apa nama surah kan, kita baca surah apa,
Surah At-Tariq, umpama surah At-Tariq. Surah At-Tariq kan hujung-hujung tu ada Nasir, apa? Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma wa ma adraka mat-tariq al-yamus. Kita punya lupa dah. Dia ada hujung tu, kadang-kadang jenis yang apa nama di hujung tu pendek je. Dia punya syuk tu di perawit panjang. Nasir. Macam ada ma'arik li sukun kan. Jadi benda-benda macam tu dia sebenarnya dia kena, nak kata tak boleh hafal, tak elok lah, kena hafal lah ayat Quran tu. Tapi kepentingan dia bila kita baca, betulkan dulu bacaan tu, panjang pendek tu kenal pasti dulu, baru start hafal. Dan dah hafal baru nak berbetul bacaan dia susah. Macam surah apa? Surah Allahumma salli ala Muhammad, apa nama? Wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah, kan? Itu surah apa? Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah ada satu perkataan tu maudhu'ah. Maudhu'ah. Perasan tak Quran muqaddam hak lama, wow tu dia nak jadi macam ra tau. Wow tu dia punya tulis macam ra. Kawan dak hafal tu sahih, dia memang tak beza ra dengan wow. Beratus kali duk mardhu'ah tu lah. Perasan? Dia duk bunyi mardhu'ah pasal masa dia buka muqaddam tu, muqaddam hak ciptakan lama tu, wow dengan ra tu dekat-dekat dia punya tulisan tu, dia dah hafal macam tu. Jadi tiap kali sembahyang maudhu'ah jadi mardhu'ah. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya sekali-sekala habis sembahyang tu sama-sama kawan-kawan kan, sama-sama gagal rumah ni kan, main duk Ustaz baca dengar tasmik lah, tasmik baca betul sikit-sikit. Itu fungsi. Jangan tunggu bulan puasa, bulan tak puasa pun boleh buat halaqah tadarus Al-Quran ni. Untuk benda-benda yang macam tu, pasal benda hafal ni dia benda individu, dia kena buat kerja dia sendiri, tapi dia kena bagi orang dengar untuk cek bacaan. Tosah kira nak bagi belagu ke apa tu, hak tu buh kemudian. Tu buh kemudian. Tapi sebutan pasal Quran ini ialah lafzan wa ma'nan. Lafaz tu Quran, makna pun Quran. Tukar lafaz dia tukar makna. Nah, baik. Jadi itu untuk bab hafal Al-Quran. Kalau bab memahami, dia kena tadabbur, dia kena dengar, dia kena menghadiri majlis ilmu, dengar huraian, dan kalau ada kemampuan untuk membaca, bacalah. Lah ni banyak dah kitab-kitab Arab ini yang sudah diterjemah. Cuma para ulama sebenarnya bicarakan tentang membaca tanpa guru. Itu pun bahaya juga. Boleh kita nak baca, tetapi jangan kita buat conclusion sendiri tanpa ada asas ilmu. Dia akan jadi salah dan bergelong. Dan pernah benda ni bukan berlaku kat orang Melayu saja, dia jadi dekat Arab sama. Bukan berlaku zaman kita saja, dia berlaku di zaman Ibn Abbas, zaman Ali bin Abi Talib, zaman khulafa dulu, zaman sahabat dulu berlaku dah. Baca tu dia kira dia tafsir sendiri. Tak apa zaman tu ada sahabat tu lama betul. Mai zaman kita tentang barang kali ingat tahun 70-an 80-an pada dengan pegang tafsir terjemahan Quran tu, dia pergi jumpa orang. Ni hang baca yang ni. Hang kapiak tahu tak? Biasa lalu benda tu. Zaman itu pernah berlaku di dalam masyarakat kita. Buka ayat Quran tu, wa man lam yahkum mimma anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ni mereka hang tak berhukum dengan Allah, bukan kapiak lah. Bagi terus kau tu kapiak. Bagi terus kau ni fasik, bagi terus kau ni zalim semua sekali. Dia kira tu ya. Hak mana buah kena kau orang itu juga ni. Quran kata takkan nak ingkar Quran, nak jadi kapiak. Tafsir tu ialah tafsiran sendiri. Sedangkan kalau dibuka kitab tafsiran ulama, akan ada huraian-huraiannya, akan ada dalam istilah fuqaha ada awaiq dia, ada kekangan-kekangan yang menyebabkan seorang tu tak jatuh pada hukum-hukum yang tertentu tu. Boleh buka perkataan Ibn Abbas kalau macam ayat yang tu kan.
kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, fusqun duna fusqin. Ada dia punya timbang tara yang lain. Jadi bab memahami ini betul kita dengar, kita baca, tapi huraian tu dia kena ada guru, ada sandaran tafsir itu. Dan pasal tafsir ini juga dia ada, kita panggil metodologi dia. Dia tak boleh main langgak macam tu saja. Baik. Dan asas daripada tu, pokok pangkal daripada itu, seorang pelajar hendaklah menyucikan hatinya daripada segala kotoran agar ia elok dan sesuai untuk menerima Al-Quran, menghafaz dan memahaminya. Pokok pangkal dia hati tu dulu. Maknanya baca, macam kita baca hadis-hadis yang awal dulu ni kan, orang yang belajar Al-Quran bukan untuk dia berdebat, bukan untuk dia menjadi masyhur dengan ilmu Al-Quran, berbangga dengan hadapan orang-orang jahil, ataupun untuk berdebat dengan orang alim. Bukan mengaji untuk yang tu. Kalau tidak kita akan merosakkan jiwa kita sendiri. Sabit dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam setiap tubuh badan manusia terdapat segumpal darah. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh badan. Apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan. Ketahui ia adalah al-qalb. Al-qalb ini terjemahan yang sebenarnya ialah had. Had ialah jantung. Mereka Melayu tak upaya, dia terjemah jadi hati. Hati apa? Liver kan? Liver hati kan? Dia sebenarnya ialah qalb, jantung. Sama ada secara saintifik ataupun secara bahasa, qalb itu ialah jantung itu. Tapi kita terjemah ke bahasa Melayu dengan nama hati, dia bukan hati yang liver tu, tapi hati tu ialah dalam bentuk maknawi. Sebenarnya benda tu menunjuk kepada jantung tu lah. Jadi nak bak jantung dengan hati dia pun orang bergaduh banyak ni. Tapi kalau kita, hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada An-Nu'man bin Bashir. Jadi kalau kita nak betulkan, kita kata qalb itu ialah jantung, heart. My heart is for you. Kita pasal bahasa Inggeris kan, kita terjemah jadi hati juga no, bahasa Melayu. Patutnya jantung lah kan. Jadi bahasa Melayu dia ambil angle bukan harfiah tu. Apa yang Nabi sebutkan di sini ialah dalam jasad kita ni ada segumpal darah. Segumpal darah ini yang elok dia, elok badan. Kalau jantung tu pun dah sampai sumbat, tak elok dah badan kita kan. Jantung tu ada kena buh stand. Tuan-tuan, kalau buh stand ni maknanya satu hari ada 7 atau 8 jenis ubat nak kena makan. Tentu dah. Ubat cayak darah, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Bila makan ubat cair darah 1 ataupun 2 ni, dia akan jadi gastrik. So kenapa? Makan ubat gastrik pula. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Lepas tu dia kena makan ubat kontrol BP pula, pasal tu kan. Tang tu dah. Lepas tu makan ubat apa lagi? Ubat kolesterol. Ubat kolesterol sampai 2 jenis, mau tak 6, 7. Itu kalau kena tan jantung tu dia ada masalah, maka badan akan jadi merana. Dah makan ubat, sekali dia mulalah masalah buah pinggang, sekali dia masalah ayak lebih, dia masalah kaki bengkak, masalah sembab, masalah kulit kering, masalah gatai, semua muncul. Masalah apa lagi, perut berangin. Itu kesan ubat pula kan. Jadi cara nak bagi elok jasad ni, jantung mau bagi elok. Dan Nabi SAW sebut untuk yang ini bukan sekadar untuk cerita yang fizikal, tetapi nak cerita yang spiritualnya. Kalau jantung hati kita ini elok, tulus, murni, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kerja buat kita juga akan terpandu, akan jadi elok.
Ini kita baca dua angle ni. Satu angle fizikal, medical dia telah memang pun secara medikalnya telah pun terbukti. Kalau orang jantung dia jam, memang dia pi lah, kan? Semua orang sakit semua kena 3 serangkai penyakit. Last kali dia habis pasal apa? Habis bukan pasal 3 serangkai tu. 3 serangkai tu menyebabkan jantung terhenti. Habis pasal jantung terhenti, kan? Dan dari sudut spiritualnya, jantung hati ini ialah tempat wadah untuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seseorang pernah mengucapkan sesuatu yang bagus, hati perlu dibaiki untuk menerima ilmu sebagaimana perlu dibaja untuk bercucuk tanam. Qalb kita ini ibaratkan tanah yang perlu disuburkan untuk kita letakkan biji benih dan tanaman. Maka hati yang sulim pencuci bersih akan menerima ilmu, akan terima ilmu. Hati yang penuh dengan kotoran, tidak ikhlas, penuh dengan hasad, penuh dengan rasa nak riak dan sum'ah, dia tidak, barangkali akan tumbuh tapi dia tidak subur sebenarnya. Ada banyak penyakit. Seorang pelajar perlu merendah diri di hadapan guru dan beradab dengannya sekalipun guru itu lebih muda daripadanya, kurang masyhur, berketurunan kurang mulia dan kurang saleh daripadanya dan seumpamanya. Imam Nawawi kira terus dah tu. Tak kira barangkali yang tua dan yang muda. Asas dia yang tua menghormati yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Itu asas yang Nabi ajak. Tapi bila mai kepada ilmu, dia ada satu angle yang lain yang Allah Ta'ala letakkan pengiktirafan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat dari orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan dengan ilmu dengan beberapa darjat. Jadi keutamaan ilmu itu mengangkat darjat manusia. Jadi sama ada guru tu lebih muda daripada yang belajar, ataupun sama umur atau tua, dia ada kemuliaan di situ untuk dihormati. Kemudian kalau guru itu tak masyhur, bukan di kalangan selebriti, biasa-biasa aja, orang tak kenal pun, once kita belajar dengan dia, dia guru kita, penghormatan sebagai guru tetap wajib kena diberikan. Itu haknya, untuk diberikan haknya. Tauqirul alim dipanggil, memuliakan guru, menghormati. Hormat guru bukan makna nak kena pergi tunduk sujud, nak pergi cium tangan, cium kaki, tak. Bukan nak kena pergi minum ayat ludah dia, hak tu tak ada siapa suruh. Yang tu eksploitasi. Dia ada garis panduan umum, anak murid menghormati guru, hak tu memang sepakat. Cara mana nak hormat, jangan sampai golongan yang satu lagi ni pergunakan benda tu membuat wewenang. Orang kata mai jumpa mesti nak kena pergi tunduk, nak kena pergi cium, ada setengah-setengah darjat nak kena pergi main merangkak pergi jumpa dia. Awak ingat Raja Siam kah? Raja Siam tu ajaran depa, takkan kita pakai ajaran yang sama? Orang kata Siam jangan sebut sehari dua ni, boleh tidur luar kata. Apa lagi? Jangan sampai kau nak berebut air minum guru, berebut air minum tak apa, habang belen-belen nak bagi habis, jangan membazir, tak apalah. Ni mimpi ludah letak air liuk, yang tu lebih lah kan. Itu tak termasuk dalam menghormati guru macam tu. Itu kejahilan. Itu kita panggil ghulu, melampau. Dan benda tu memang ada pada segelintir aliran pengajian manusia. Di kalangan golongan kerohanian yang tidak, paksinya tak kuat dengan Quran dan Sunnah Nabi, dia ada satu slogan dia panggil, hubungan guru, anak murid dengan guru ialah seumpama mayat dengan tukang mandinya. Sini siapa tukang mandi mayat? Siapa bisa turun mandi mayat? Mayat dia komplain tak? Dia tak ada komplain. Kita golek kau tu pun dia diam, dia kita golek kau ni pun dia ikut je. Kita pusing kau tu, kita pusing kau ni. Curah ayak ngapa pun dia tak buat apa. Bau sabun, bau kapur baru, bau sobuk apakah, depa bau titik alik lalaha kat daya apa semua. Tak ada siapa komplain. Macam-macam upacara orang buat.
Jadi ajaran sebahagian aliran ini, anak murid dengan guru apa dia buat pun hangguk terima aja. Guru lebih alim, guru ni panduan mursyid daripada Allah Taala. Yang tu kira lebih lah. Kalau sampai level tu kira lebih. Nabi tak ajak yang macam itu, para sahabat pun tak ajak yang macam itu, para ulama tabi'in dan seterusnya pun tak ajak benda yang macam itu. Dia still ada border. Penghormatan, ya penghormatan. Hak, ya hak guru. Tapi jangan melampau sampai tahap yang tu. Dia still ada ruang untuk tegur, bicara dan nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya menunjukkan beberapa kali Nabi ambil pandangan, ambil nasihat daripada orang tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Taala tegur satu, yang manusia tegur, yang manusia tanya Rasulullah, yang ni macam mana, wahyu ke bukan? Nabi kata ni bukan wahyu. Kalau bukan wahyu, kami nak cadang yang macam tu. Still ada ruang. Tak apa, itu Nabi special lah lebih. Lain daripada Nabi Umar yang paling cengih, yang paling garang tu pun dalam sabit dalam tarikhnya, dalam sirah yang menceritakan yang rakyat dia petikai pasal apa umat selalu nampak pakai jubah, satu jubah, hari ni pakai jubah lain, duit main mana tu orang petikai tu pasal orang tu umat tu macam tu, tapi yang ni hasil mana? Kita tak boleh lah tuan-tuan nak pergi suruh kita punya wakil rakyat buat seorang macam Umar Al-Khattab. Tuan-tuan jangan pergi sampai macam tu. Kalau tuan-tuan nak suruh wakil-wakil rakyat kita jadi serupa Umar Al-Khattab, tuan-tuan tu nak kena jadi rakyat serupa rakyat Umar. Tang dia kata nak suruh betul, tang kita tak apa. Tahu orang atas apa jangan ada kabel, hampa jangan buat direct nego apa sebab tang kita semua kita kira nak direct nego. Saman parking pun kita kira orang dalam bagi tolong pergi perbuang. Kan? Tu halaluna wa haramukum tu orang kata. Tapi nak ceritanya Umar pun macam mana, macam itu punya cengih pun dia rela, dia dengar orang tegur dia. Abu Bakar pada hari pertama dia dilantik menjadi pemerintah, dia suruh hak benda awalnya, kalau kamu nampak aku bergelok, apa kalau betul aku? Tu kira Abu Bakar, Umar, tambah yang lain-lain. Ada orang ada correction dan apa semua. Jadi kita kata depa ni guru. Tapi mesti ada ruang untuk ada orang betul. Tidaklah orang terima sewenang-wenangnya macam itu. Baik. Satu lagi ialah jangan tunggu kita kata kalau guru ni dia tak masyhur, kita kira hak kawan yang selebriti, kita geng kan, kita kawan lah. Yang tak selebriti ni kita buat tak heran je. Nak pergi makan pun tak ajak. Yang selebriti kita pergi merata ajak makan, selfie masuk Facebook apa semua. Update selang 2 minit. Guru yang tak glamour pun tak tahu je kan. Ataupun mungkin guru tu orang biasa-biasa, keturunan yang bukan orang mulia, bukan orang biasa. Kadang-kadang kita kata dia kau kenal pak dia dulu ni macam tu, tapi anak dia jadi guru, kena hormatlah dia. Dia kata dia ni kalau nak kira pak dia tu sikit punya teruk ke, kata-kata. Kita tak sangka anak dia jadi macam ni. Tang anak tu bila dia ada kecemerlangan dia jadi guru, kewajipan menghormati ahli ilmu, mereka kata tu. Walaupun dia pada keturunan yang mungkin kita kata orang biasa-biasa, bahkan even kalau orang teruk sekalipun, kemampuan ilmu ada kat situ, kita bagi hak dia. Lagi apa Imam Nawawi kata? Bak lagi, kurang saleh daripada anak murid. Itu sebenarnya banyak benda macam tu. Hak mengajak ni dia boleh mengajak, tapi bab saleh tu cerita tajuk nombor 2. Tak mengajak ni tuan-tuan, ada ilmu, ada boleh bercakap, boleh mengajak, tak apa. Tapi amal itu cerita lain. Berapa ramai di kalangan yang duduk belajar lebih banyak amal, lebih ikhlas, lebih tinggi darjatnya di sisi Allah daripada yang mengajar. Yang tu benda yang bukan sesuatu yang mustahil. Yang tuan-tuan duduk takai ilmu yang ada, tapi ilmu yang ada tu semuanya dimanfaatkan dan diamalkan. Dia di sisi Allah Ta'ala. Nak kata solat tak solat, hak main mendengar ni main awal masjid, buka lampu masjid, solat tak tinggal apa semua. Hak main guru main mengajak ni bukan kadang macam nak kata lah kan, macam tu lah. Jadi sekalipun kita kata dia ni pun ialah guru tu tak apa nak kita kata tak soleh sangat, tapi hak ilmu itu
tetap juga perlu diberikan penghormatan pada ruang yang sepatutnya. Baik, dia hendaklah merendah diri kepada guru kerana sikap merendah dirinya terhadap ilmu membuatkannya memperoleh ilmu. Itu dipanggil keberkatan ilmu, dapat ilmu. Para penyair berkata, ilmu adalah musuh kepada pemuda yang meninggi diri. Ilmu musuh kepada orang takabur. Sebagaimana banjir adalah musuh kepada tempat yang tinggi. Kalau ibaratkan ilmu bagaikan air banjir, orang yang meninggi diri, air banjir tak sampai ke dia. Orang yang sombong, orang yang takabur, ilmu ibarat gayang tu. Ini syair Arab berikan perumpamaan. Dia tak naik, tak sampai kat kawan tu. Itu rugi orang yang sombong, rugi orang yang takabur, besar diri. Kan kalau kita kan orang main hantar hadis apa semua, tahu dah, baca pun tak. Padahal kita tak tahu pun kadang-kadang tu. Orang main hantar keratan dengar ceramah apa kan, ni tak mau dengar kan. Baik, seorang pelajar hendaklah patuh kepada gurunya, berbincang dengan gurunya dalam sesuatu urusan, menuruti kata-kata gurunya seperti seorang pesakit yang berakal menerima kata-kata seorang doktor pakar yang memberi nasihat. Di mana Nawawi letakkan pesakit yang berakal, bukan pesakit yang membuta tuli. Dia pesakit, dia berakal, yang terima nasihat daripada doktor yang pakar. Beza dia apa? Kalau pesakit yang tak guna akal, dia tak nak beza. Kadang-kadang tu dia, bila dia tak nak beza, dia pergi jumpa siapa pun, orang tu kata hang nak baik kah? Nak baik hang makan yang ni. Maka bukan jadi elok, maka jadi lagi teruk. Pasal hak pesakit tu dia dah tak guna akal dia kira ikut saja apa orang habaq. Dan dia pergi jumpa orang yang bukan pakar. Berapa ramai manusia yang bila ambil panduan jadi salah. Minta petua orang bagi nasihat makan benda salah. Kalau orang Melayu dulu kan, orang kata tua dia, ada satu orang cerita dulu, dia kena, minta maaf lah, sampai ada diabetes tu. Diabetes kan, dia dah jadi macam berlubang apa, berlubang kaki lah, lain berlubang kan. Mai petua kata, hang lah nak bagi elok belum ni tu, hang tangkap tembak cicak tu, tangkap makan telan hidup-hidup. Tu pun ada orang percaya. Pergi ambil ambil tembak lebuh lastik, ambil. Dia sebalik dengan apa tak tahu. Mana nak boleh dengan cicak tu, masuk boleh tutup turunkan daging tu, nak jadi apa kan? Tu satu. Kan petua orang Melayu dulu ubat lelah kan, ubat asma. Betul dia wah? Anak tikus kan? Nak cari anak tikus dia tahu dia cari mana dulu. Pergi teruk dekat sebelah habuk papan di somel lah. Orang tu dulu bercakap somel kan. Dulu kat somel tu kan kita ada ayat ketul itu pun balut bungkus dengan habuk papan apa semua kan. Jadi pergi carilah anak tikus merah-merah tak tu, pergi ambil boleh gamak pergi telan. Itu pesakit yang tidak berakal. Tapi sebenarnya itulah, pesakit ni dia jarang gunakan akal dia. Dia akan, dah orang kata aku ikut yang penting boleh baik lah. Tu yang orang ajak pergi jumpa merata habis, merata reti apa habis duit ni, dia tak timbang, tak kira dah, dia pergi lah, ikut je. Tu orang tukang jual ubat tepi jalan, jual apa nama produk-produk tambahan ni kan, dia kira boleh je. Orang tanya sakit apa, sakit ni, okey sakit ni makan pil ni semua boleh baik. Dia kira orang satu pil boleh baik semua, super supplement. Dia tak tahu kawan tu kalau makan ni lebih fosfat, lebih apa nama fosfat terlebih, gula terlebih ke apa ke. Orang kata yang ni makanan sunnah, makan Nabi, makan apa, makan kurma. Memanglah makan tamar tu, Nabi makan kurma tu, Arab makan yang tu sebagai makanan mereka. Kawan ada kecil manis, gula tinggi, larat nak makan kurma tu, melambunglah dia punya gula. Jadi benda-benda macam itu, maknanya hubungan pelajar, so pesakit dengan doktor, betul dia kena dengar nasihat, tapi dia kena guna akal yang sama lah. Dia kena timbang tara dan pastikan doktor tu yang bagi nasihat tu doktor yang pakar. Kalau dah rasa macam cuak, rasa tak apa nak kena, kita panggil ambil second opinion, pandangan yang kedua. Tuan-tuan pergi setengah hospital, dia tengok yang ni jantung ni tak boleh buat lain ni semua kena belah, operate, ganti bang, bypass. Kita dengar macam tu rasa nak pitang, tuan-tuan kan.
Apa nak buat? Carilah doktor jantung yang lain pula. Kot ada pandangan kedua dan ketiga. Ada yang kata, oh yang ni memanglah teruk, tapi sebelum nak buat bypass tu kita tengok boleh ikut kalau pasang stent tahan dalam 3-4 tahun lagi. Kalau kata ada pandangan yang kedua, ketiga kan. Jadi itulah bendanya. Dalam sakit pun kita boleh dapatkan pandangan kedua, pandangan ketiga daripada pakar. Agama pun tuan-tuan dapatkan pandangan pertama, rasa macam betul ke, rasa macam kutlah lain. Tanya orang lain pula. Tanya orang lain pula ni tuan-tuan. Nak cerita bab agama ni. Azan. Okey, dah. Oh, azan dah. Azan. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikit lagi. Dalam bab kata-kata minta pandangan ustaz ni, dia satu, dia boleh macam ni tau. Kita kira, kita tanya mana ustaz yang kita rasa paling kita yakin, tanya yang tu, tanya ni, tanya tu. Betul. Itu kira level simple punya. Kita pun tak nak proses maklumat banyak-banyak. Kita kira, kita percaya dengan ustaz tu, bukan kaki ranjau punya, bukan kaki temberang punya. Dia cakap, rasa macam nak dengar orang lain, pergi cari yang lebih kurang macam tu, dengar. Okey. Ataupun kita mungkin dengar daripada ustaz yang kita rasa dia ni untuk selalu dengar kaki memang kaki ranjau, 10 dia cakap, 2 je betul, hak lain tu semua dia merepek. Bila kita dengar itu, kita kena tanya orang lain pula yang elok sikit daripada rekod yang kawan ni. Okey, itu satu level. Satu lagi ialah kita tak boleh kira kami tanya 10 orang ustaz, 9 kata macam ni, hang seorang ustaz seorang je kata macam tu. Yang tu sebenarnya dia kalau level hak bawah tadi kita kira mana ramai ustaz kata macam ni, kami ikutlah, sudahlah. Seorang ustaz yang boleh benda orang pun. Itu kita kira layman yang paling bawah dah tu.
Kalau kita mau up sikit lagi, kita boleh proses maklumat. Kita mau supaya ustaz yang bagi pandangan tu, hukum ke apakah, habaq apa dia punya dalil. Kalau dan bagilah dalil tu. Ustaz pun bagi dalil. Ustaz ini bagi dalil, ustaz ini bagi dalil, ustaz ini bagi dalil, kita boleh proses. Oh, mereka semua bagi dalil yang sama. Mana dalil, maknanya pandangan ni memang tu lah. Tiba-tiba main seorang bagi pandangan lain, dalil dia tak betul kot, ataupun hujah dia tak kena kot. Itu level kita boleh proses. Pasal kalau kita ambil kira, kita tanya 10 orang ustaz, 10 orang guna dalil yang sama, dan dalil itu pula semuanya lemah, main seorang ada ustaz bagi dalil yang lain, dan dalil itu kuat, takkan kita nak kira hak ramai kan? Jadi itu level yang berikutnya pula, kita boleh proses hujah dan dalil. Jadi tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan dalam mana. Kalau level kira bawah sekali, kita kira cari hak mana kita yakin, itu dipanggil muqallid. Taklidlah. Nak buat macam mana, banyak tu yang kita mampu pun ikutlah. Kan? Serahkan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita, kita ikhlas. Kalau orang tak betul, kita betul balik. Tapi kalau kita mampu untuk proses ilmu, kita boleh, kalau dipanggil sebagai penuntut ilmu, kita boleh proses hujah dalil sikit lebih kurang, tak mendalam pun ada sikit, kita guna hak yang tu pula, supaya kita tidak jadi, kita baik sikit daripada level muqallid tu. Muqallid juga dia taklah jadi mujtahid, tapi muqallid selepas kita tahu hujah dan dalil, mungkin tak detail, tapi setakat mana yang sampai kita proses. Kalau atas sikit lagi, kita betul-betul boleh mendengar dalil, itu dia panggil muttabi'. Kita muttabi', kita ikut dalil. Sebahagian ulama mengklasifikasikan sebagai muttabi' tadi. Dia dengar dalil ni hujahnya, hadis ni sahih, hadis ni sahih. Mereka kawan tu hadis dia dhaif. Kita tahu dah nak pilih, decide kita pilih hadis sahih. Tapi dia mai sekali lagi, kita tengok kawan ni hadis dia sahih, kawan dia pun hadis dia sahih juga. Dua-dua tak sama. Habis tu nak bagi yang pilih yang mana satu? Ada mai ke ada peringkat berikutnya pula. Kita mutabi' dalil tu selesai dah. Kita tengok dalil yang digunakan oleh ulama ni, dia bawa wajah penghujahan dia pergi ke mana. Kawan ni pula pendalilan dia pergi ke mana. Baru kita tengok. Kan? Sampai ke tahap ya aku pening, tak tahu nak pilih yang mana kuat, tak tahu. Bila sampai tak tahu yang mana kuat, kita pilihlah. As long as benda tu kita dah buktikan, yang ni pun sahih dalilnya, ini pun dalilnya sahih, yang ni dia hujah, ini pun hujah, cuma yang mana satu orang panggil rajih kan, rajih dengan marjuh. Nak tarjih yang mana, kita bukan level tu, kita kira, kita pilih berdasarkan kepada ialah kemampuan yang kita ada, kita pilih satu. Itu dia panggil memilih daripada dalil yang ada. Pasal bukan semua kita ni boleh mentarjih pun tuan-tuan. Dan kalau ustaz tu kata yang rajih yang ni, rajih di sisi dia, ulama lain tak kata yang tu. Jadi kalau kita ada ruang untuk kita boleh dengar dan kita boleh teliti sampai satu level, kita pilih. Mereka kalau tuan-tuan belajar formal ke, ada orang kata tamakun dalam ilmu, sampai ke tahap kita boleh tarjih, kita rasa hak pandangan hak ni lebih rajih berbanding pandangan yang tu. Masa tu kita tinggi sikit ni, kita punya level pemikiran ilmu kita lebih sikit, kita buat proses yang tu pula. Dan setiap level ini tuan-tuan, dia punya effort bukan benda yang sia-sia. Benda tu tak sia-sia. Benda tu dikira di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mai kata ilmu ini dia benda yang bukan sia-sia. Mai kata amal dia bukan benda yang sia-sia. Kita usaha untuk dapatkan kebaikan, Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kita. Untuk ilmu, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencapai pengetahuan, nescaya Allah Ta'ala pemudahkan bagi dia jalan ke syurga. Jadi setiap benda tu ada ganjarannya. Dan bila kita sampai kepada satu tahap yang kita kata aku pilih yang ni, hang pilih yang tu, maka bila kita masing-masing mengetahui susur galur perbezaan itu, kenapa dia jadi macam itu, hati pun senang untuk pilih. Tak apalah, apa nak pilih yang tu, aku nak pilih yang ni. Kita pun senang, kita tak rasa macam galak apa semua. Tapi kalau kita pilih betul, kau tu memang terang-terang, dia tak ada dalil, tak ada apa, kita pun jadi susah hati.
Nak biar kau tu dalam kesusahan, dalam apa nama, benda yang salah kan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa berhenti cakap tu dulu kot, pasal nak sambung tajuk berikutnya jadi panjang nanti. Kita berhenti pada bab tadi, pada perkataan guru, pelajar hendaklah patuh kepada gurunya. Satu, berbincang dengannya, tanya soalan. Dan satu lagi tuan-tuan, adab bila berbincang, bila bertanya, dia jangan push, jangan paksa. Jangan paksa. Kadang-kadang tu ada setengah-setengah guru ni dia suka melayan, ada yang jenis dia tak boleh nak melayan. Dan ada passion manusia, tanyalah WhatsApp, tobat tak mau jawablah WhatsApp ni. WhatsApp bukan tempat tu dah hurai panjang, nak main-main mengaji dengar. Ada orang dia berkira macam tu tau. Jadi tuan-tuan jangan kecil hati pula kalau ada orang macam tu. Ada orang dia jenis suka, dia suka explain, tapi explain melalui WhatsApp ni kadang-kadang ada perkataan kita duk ingat dalam kepala, nak tulis tu tak tulis, tertinggal, takut jadi salah pula, mai kutu pula, dia screenshot dia hantar kat orang lain pula. Jadi dia still ada pro and con di situ. Jadi kalau jumpa, tanya sikit, kita pun terang, dan bukan mesti boleh dapat jawapan serta-merta. Ustaz ni pula bukan semua ensiklopedia, dia kena ambil rujuk juga, dia kena pergi tengok. Kadang-kadang hak dia ingat mengaji ni, hak mengaji lama ni, hak mengaji tu pula cara aliran tu pula nak patah balik tu, benda yang bukan mudah lah kan. Jadi bila berjumpa, bincang dan minta nasihat, kerana kata Imam Nawawi, kalau pesakit itu dia boleh minta nasihat doktor dan akur, maka demikian guru lebih anak murid lebih utama untuk meminta nasihat daripada gurunya. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.